Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okay, alhamdulillah pada kali ini kita akan berkongsi berkaitan dengan adabu at-ta'amuli ma'al bi'ah, iaitu adab ketika bersama dengan alam sekitar. Dengan alam sekitar pun kita kena ada adab. Okey, yang pertama kita tengok kepada ta'riful bi'ah. Ta'riful bi'ah, al-bi'atu hiya majmu'atul anasir at-tabi'iyyati wal istina'iyyati allati tuhitu bil insan wal hayawanat wan nabat. Okey, alam sekitar ialah sekumpulan unsur semula jadi dan ciptaan manusia yang mengelilingi kehidupan manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Itu alam sekitar. Dia meliputi apa yang wujud secara semula jadi ataupun wujud kerana ciptaan manusia, tasik buatan ke apa ke, itu dinamakan alam sekitar. Dan diertikan, ada juga kamus Mu'jam Wasit menyatakan erti alam sekitar ialah rumah. Beliau kata juga alam sekitar itu ialah suasana. Ada yang menyebut persekitaran alam semula jadi, persekitaran masyarakat dan persekitaran politik. Itu ada juga definisi alam sekitar. Okey. Kemudian dalil nakli berkaitan dengan alam sekitar ni ialah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Okey, yang mana yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala ni dia mengecam ataupun melarang orang yang melakukan kerosakan di muka bumi dengan berfirman wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita daripada melakukan kerosakan. Kita rosakkan tumbuh-tumbuhan, kita rosakkan haiwan, kita buat pemburu haram apa benda semua tu, itu merosakkan alam sekitar kita. Okay. Dan Nabi SAW menggalakkan agar menggunakan alam sekitar. Daripada Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang Muslim yang menanamkan suatu tanaman atau menyemai benih lalu tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia dan binatang, melainkan dia mendapat pahala sedekah. Okey, kita tanam something, kemudian tanaman kita tu dimakan oleh burung ataupun binatang, Allah kurniakan kepada kita pahala sedekah. Begitu pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian kita tengok kepada kaifiyatul muhafazatu 'alal bi'ah. Okey. Bagaimana cara-cara untuk memelihara ataupun menjaga alam sekitar? Yang pertama, ad-da'watu ila takhdir wa tashjir, iaitu menyahut seruan Islam untuk menghijaukan dan menanam semula hutan. Yang kedua, adamu qata'il asjar al-musmirati li ghairil hajat, tidak memotong pokok yang berbuah tanpa tujuan yang betul kecuali pokok yang menghalang jalan orang ramai. Maksudnya selagi pokok tu boleh mengeluarkan hasil, kita jangan tebang sewenang-wenangnya. Kita kena simpan. Mungkin itu kalau bukan rezeki orang pun, macam tadilah rezeki burung, rezeki haiwan dan sebagainya, haiwan yang lain dan sebagainya. So pada masa tu kalau pokok tu kita yang tanam, maksudnya kita akan mendapat pahala sedekah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. So kita jangan potong pokok kecuali pokok tu menghalang laluan orang ramai, memberi banyak kemudaratan daripada manfaatnya.
sampai orang lalu pun boleh terlanggar dia punya kepala ke apa, bolehlah potong. Okey. Dan yang ketiga, tathhirul afniyati amamal manzil, membersihkan halaman di depan bangunan atau rumah, begitu juga dengan kawasan awam. Kita kena jaga kebersihan dalam halaman rumah, bangunan, tempat kerja dan sebagainya. Kemudian kena jaga persekitaran, jangan buang sampah merata-rata, jangan buat something yang merosakkan pandangan dan kecantikan alam sekitar itu sendirilah. Okey. Dan yang keempat, adamul ilqaul qumamati fil mawaridi ma'iyyati wal anhar. Tidak membuang sampah di kawasan sumber air, sungai dan jalan raya. Okay, kita jangan buang sampah lah. Kita buang sampah, buang sisa toksik, buang yang perkara-perkara yang boleh menjadikan suasana alam sekitar kita ni boleh jadi tercemar. Okey, seterusnya kita tengok kepada anwa'u talawusu al-bi'i. Okey, jenis-jenis pencemaran alam sekitar. Yang mana kat sini kita ada at-talawusu al-jawiyyu, iaitu pencemaran udara. Yang kedua, at-talawusus sautiyyu, pencemaran bumi. Yang ketiga, at-talawusul ardi, pencemaran tanah. At-talawusu ad-dawi, pencemaran cahaya. At-talawusu al-harari, pencemaran haba. At-talawusu al-ma'i, dan pencemaran bumi. Dan kita boleh tengok adanya pencemaran udara akibat kebakaran, asap daripada kilang-kilang dan sebagainya. Itu kena kurangkan supaya kita boleh hidup dalam keadaan yang aman, hirup udara yang segar. Air, masalah air tak ada, ni duk buang sisa toksik dalam sungai, sehingga kan ada berlakunya permasalahan terputusnya bekalan air. Apa lagi yang jadi pencemaran bunyi, pencemaran bunyi bising yang teruk sangat, membuatkan orang rasa bingit lah apalah. Kena jaga elakkan daripada perkara-perkara ni berlaku. Pencemaran ni tak patut ada pun dalam kehidupan kita, untuk kita terus ada adab dengan alam sekitar. Kita takut kita jadi zalim terhadap alam sekitar. Okey, kemudian kaifiyatul muqawamati talawusi al-bi'ah, cara mengatasi pencemaran alam sekitar. Yang pertama, taklilul istikhdamil mawadi al-kimiyah, kurangkan penggunaan bahan kimia. Okey, yang kedua, yuqarriru qanuna bijarimati talawusi al-bi'i. Kerajaan perlu menetapkan undang-undang yang ketat berkaitan dengan jenayah pencemaran alam sekitar ni. Dan kerajaan kita pun alhamdulillah sekarang memang mengambil tindakan yang tegas ke atas orang-orang yang melakukan pencemaran yang boleh menyebabkan pencemaran air, udara dan sebagainya. Okey, yang ketiga, raf'ul wa'yi lil mujtama'i akhtarut talawusi al-bi'i. Yang ketiga, meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang pencemaran alam sekitar dan bahayanya melalui media massa. Kita boleh guna media massa, boleh guna sekarang ni laman sosial, Facebook, Instagram dan sebagainya, untuk membuat
kempen kesedaran terhadap pentingnya penjagaan alam sekitar ni. Okey, yang seterusnya kita tengok kepada fawaidu adab ta'ammuli ma'al bi'ah. Okey, faedah beradab ketika bersama dengan alam sekitar ni, yang pertama salamatul ard. Salamatul ard minal halak, keselamatan bumi dan tempat kediaman daripada kemusnahan dan kehancuran. Okey, kita sendiri pun tak nak tempat yang kita tinggal menjadi rosak ataupun disebabkan oleh pembangunan yang tidak terkawal, maka terjadinya banjir dan sebagainya. Tu kita tak nak rumah kita ataupun tempat yang kita tinggal tu mengalami kemusnahan. So itu faedah kita menjaga alam sekitar. Okey, yang kedua, faedahnya lagi jazbus suyahi al-ajnabiyyi lis-siyahah. Okey, yang kedua ni menarik pelancong asing daripada luar negara untuk melawat dan melancong ke tempat kita. Dan yang ketiga ya'ishu asy-sya'bu fi aman. Rakyat hidup dalam keadaan aman dan menikmati kehidupan yang sihat. Dan kalau kita jaga alam sekitar ni juga, dia boleh mengurangkan peratusan penyakit berbahaya seperti taung ke. Bila kita jaga alam sekitar, penyakit seperti penyakit pembawaan nyamuk Aedes ni, penyakit denggi ni boleh berkurang. Itu antara faedah lah kita beradab dengan alam sekitar ni. Secara tak langsung kita boleh kurangkan masalah-masalah yang dihadapi oleh kita sekarang ni lah. Macam tadilah saya kata, tempat kediaman kita tak musnah, kurangkan peratusan penyakit berbahaya, menarik pelancong asing. Pelancong-pelancong pun suka datang ke negara kita oleh kerana kebersihan yang kita jaga. Dan rakyat akan hidup dan dengan aman dan dalam masyarakat yang sihat. Okey, kemudian setakat itu saja kita rasa perkongsian daripada saya berkaitan dengan adab dengan alam sekitar. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Sama-sama kita manfaatkan dan jagalah alam sekitar kita supaya kehidupan kita di masa hadapan lebih sihat, lebih aman dan sejahtera. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.